Assalamualaikum, saya Nur Najihah. Apa yang saya faham tentang penjaminan kualiti PBD, ianya adalah untuk memastikan guru-guru melaksanakan pentaksiran bilik darjah dengan cara yang betul dan telus. Jadi dari penjaminan kualiti, guru-guru dapat memastikan bahawa instrumen pentaksiran dan pemarkahan yang digunakan adalah bersesuaian, adil dan merangkumi semua pelajar di dalam sesebuah bilik darjah tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan membincangkan tajuk iaitu penjaminan kualiti dalam PBD. Dan untuk hari ini kami bawakan kepada anda seorang tetamu yang cukup arif untuk membincangkan tajuk berikut. Beliau merupakan pegawai School Improvement Specialist Coaches Plus dalam bidang bahasa Pejabat Pendidikan Daerah Mualim Slim River Perak. Kalau kita nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, dan untuk hari ini kita bersama dengan Hajah Umar Salma binti MSM Sutandu Karunai. Beliau dari Pejabat Pendidikan Daerah Mualim Slim River Perak atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Salma. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang ke Didik TV Cikgu. Terima kasih. Baik, sebelum kita teruskan sesi perbincangan kita pada hari ini, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Azliana? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Salma, hari ini kita belajar ataupun kita nak membincangkan tajuknya tentang mengapa perlu penjaminan dalam PBD ini, penjaminan kualiti dalam PBD. Betul Cikgu? Ya, betul. Jadi saya kira Cikgu Salma sudah bersedia InsyaAllah. dengan paparan slide untuk terangkan kepada penonton di rumah. Jadi silakan Cikgu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz yang mulia, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Luas lautan di bumi Malaysia, indah rembulan tidak terperi. Jejakku di Sri Pentas TV3 menggenggam ilmu PBD penjaminan kualiti. Baik, alhamdulillah dewasa ini dalam sistem pendidikan negara kita seringkali sebut tentang pentaksiran bilik darjah. Baik, apakah itu pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah merupakan salah satu komponen akademik dalam pentaksiran berasaskan sekolah. PBD dilaksanakan ataupun pentaksiran bilik darjah dilaksanakan secara berterusan semasa pelaksanaan PDP di dalam bilik darjah. Kenapa kita perlu melaksanakan pentaksiran bilik darjah, pentaksiran di dalam bilik darjah? Sebab guru perlu mengetahui tentang perkembangan murid, tentang kemajuan murid, guru perlu mengetahui tentang kebolehan murid dan juga guru perlu mengesan tahap penguasaan murid bagi satu-satu kemahiran yang telah diajar oleh guru. Jadi salah satu, bila kita sebut tentang pentaksiran bilik darjah, salah satu aspek dalam PBD ialah penjaminan kualiti 4P. Baik, pada saya penjaminan kualiti penjaminan kualiti PBD perlu dilaksanakan di peringkat sekolah bagi memastikan maklumat pentaksiran itu tepat dan juga adil serta menunjukkan perkembangan pembelajaran bagi setiap murid. Jadi hari ini saya bawakan ataupun fokus kita pada hari ini ialah 3 subtajuk dalam penjaminan kualiti
PBD, iaitu yang pertama ialah mengapakah perlu penjaminan kualiti. Yang kedua, pengoperasian 4P dalam penjaminan kualiti, dan yang ketiga ialah peranan personel-personel dalam penjaminan kualiti 4P. Baik, mohon izin untuk saya teruskan. Sepanjang pelaksanaan PBD, aspek pengukuhan penjaminan kualiti sangat penting. Ianya perlu diberi tumpuan khusus bagi memastikan seluruh proses PBD itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti mana saya sebut tadi, subtajuk yang pertama ialah mengapakah perlunya penjaminan kualiti di dalam bilik darjah. Baik, kita lihat dia ada 4 perkara, iaitu di mana penjaminan kualiti adalah piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PBD mengikut garis panduan yang ditetapkan. Apabila kita sebut tentang garis panduan, maksudnya penjaminan kualiti ini dia ada kriteria, ada piawaian, ada kayu ukur yang telah ditetapkan. Jadi guru-guru perlu mengetahui tentang garis panduan tersebut. Dan yang kedua, kualiti hendaklah menjadi keutamaan dalam semua aspek pentaksiran. Jadi apa sahaja bentuk pentaksiran yang kita buat, kita perlu berpegang pada kualiti untuk melaksanakan pentaksiran tersebut. Dan yang ketiga ialah pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan perkembangan pembelajaran dan tahap penguasaan murid. Baik, seterusnya, ketepatan maklumat membantu guru dan murid melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan PDP. Jadi di sini kita perlu faham bahawa dalam erti kata yang lain, PBD dilaksanakan secara berterusan bagi membantu guru dan murid melaksanakan aktiviti pengukuhan, pengayaan ataupun aktiviti intervensi yang dibuat oleh guru bagi murid-murid yang belum mencapai tahap cemerlang dalam pentaksiran, iaitu memudahkan guru untuk menetapkan tahap penguasaan untuk murid-murid semasa dalam sesi PDP. Baik, seterusnya kalau kita lihat di sini, penjaminan kualiti PBD di sekolah sebenarnya diketuai oleh pengetua ataupun guru besar, iaitu akronimnya kita sebut PGB, yang melibatkan pelbagai pihak, di mana pengetua dan guru besar memainkan peranan yang penting. Apa jua perkara berkaitan dengan PBD ataupun penjaminan kualiti, ketuanya ialah pengetua dan juga guru besar, dan dibantu oleh pihak-pihak lain. Jadi kalau kita lihat pihak-pihak lain di sini ialah penolong kanan pentadbiran, penolong kanan akademik, penolong kanan HEM, penolong kanan co-curriculum, kemudian kita ada penolong kanan pendidikan khas dan juga penolong kanan petang. Dan mereka ini dibantu oleh guru kanan mata pelajaran ataupun GKMP dan juga ketua bidang, iaitu biasanya di sekolah menengah kita sebut ketua bidang, GKMP dan ketua bidang. Dan yang terakhir sekali yang menyokong ataupun membantu dalam penjaminan kualiti 4P ini ialah seperti biasa yang kita sedia maklum, iaitu ketua panitia, guru mata pelajaran dan guru yang dilantik oleh PGB ataupun jawatan kuasa kurikulum sekolah atau jawatan kuasa PBS sekolah. Jadi mereka ini memainkan peranan penting dalam menyokong pengetua dan juga guru besar dalam pelaksanaan penjaminan kualiti PBD. Baik, seterusnya pada saya sebenarnya bila kita melihat mereka ini, dia merupakan warga sekolah. Maksudnya warga sekolah secara tidak langsung terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan penjaminan kualiti PBD. Baik, itu dia penjelasan yang cukup jelas daripada Cikgu Salma tentang penjaminan kualiti dalam PBD ini, di mana piawaiannya harus diikuti supaya penjaminan kualiti ini dapat dikekalkan dengan baik. Betul Puan Salma, ya? Tadi Puan Salma bermula dengan pantun. Saya juga ingin berpantun seketika bersama Puan Salma di Didik TV memberi fokus tentang PBD. Dalam PBD haruslah ada kualiti. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
hari ini di dalam Pentadsiran Bilik Darjah, kita sedang membincangkan tajuk penjaminan kualiti dalam PBD. Dan untuk segmen ini, Cikgu Salma akan terangkan pula tentang pengoperasian 4P. Apa yang dimaksudkan dengan pengoperasian 4P itu, Cikgu Salma? Okey, baik. Subtajuk yang berikutnya ialah berkaitan seperti mana pengacara kita sebut, pengoperasian penjaminan kualiti PBD dilaksanakan mengikut ketetapan sekolah melalui yang pertama ialah pementoran, yang kedua penyelarasan, yang ketiga pemantauan dan yang keempat ialah pengesanan. Baik, kalau kita lihat pada rajah yang ditunjukkan itu, pementoran bertujuan bagi membantu, memudah cara membimbing, meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBD. Seterusnya, penyelarasan. Penyelarasan pula bertujuan untuk memastikan penetapan TP, iaitu tahap penguasaan, adalah adil kepada semua murid. Dan yang berikutnya ialah pemantauan, dan pada saya pemantauan ini P yang ketiga, pemantauan sangat penting dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PBD mengikut panduan yang ditetapkan. Jadi apabila kita sebut panduan di sini, kita tidak lari daripada DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan, di mana di dalamnya termaktub ada standard kandungan, ada standard pembelajaran dan ada juga standard prestasi. Jadi guru-guru perlu berpegang pada DSKP ini dalam usaha melaksanakan pentadsiran ini dengan cara yang adil, saksama secara berterusan mengikut panduan yang ditetapkan. Dan P yang keempat ialah berkaitan dengan pengesanan. Baik, bila kita sebut tentang pengesanan, ia bertujuan untuk menilai kesesuaian dan juga kekuatan dan kelemahan kaedah dan juga instrumen pentadsiran yang digunakan dalam pelaksanaan PBD. Jadi bila dalam aspek P yang keempat iaitu pengesanan, bila kita sebut tentang kaedah, sebab dalam pelaksanaan PBD ini dia ada kaedah lisan, kaedah pemerhatian dan ada juga kaedah bertulis. Jadi kadang-kadang cikgu dia perlu mengesan adakah tiga-tiga kaedah ini sesuai digunakan mengikut aras keupayaan murid. Jadi sebagai guru, kaedah itu benar-benar perlu dipilih untuk mengukur apa yang sepatutnya dinilai di dalam PDP ataupun di dalam bilik darjah. Jadi itu merupakan pengoperasian penjaminan kualiti PBD 4P. Dan sekarang ni saya masuk satu persatu secara terperinci. Baik, bila kita sebut tentang pementoran. Baik, mari kita lihat secara terperinci tentang yang 4P tersebut, iaitu pementoran, di mana pementoran dalam konteks PBD adalah satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu, memudah cara, membimbing dan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBD mengikut prosedur dan juga garis panduan yang ditetapkan. Kemudian aktiviti pementoran dijalankan, dia boleh sebelum, semasa dan atau selepas pelaksanaan proses PBD. Dan seterusnya kalau kita lihat di sini, siapakah orang penting dalam pementoran ini, iaitu para pentadbir. Bila kita sebut para pentadbir, merujuk kepada pengetua dan guru besar, penolong kanan, guru kanan mata pelajaran dan juga ketua bidang. Hendaklah membantu, menyokong serta membimbing guru bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru dalam melaksanakan PBD secara berterusan. Sebab mereka ini merupakan tulang belakang ataupun orang utama yang perlu memastikan cikgu-cikgu melaksanakan PBD itu secara berterusan. Itu adalah kata kuncinya. Sebab PBD bukan kita masuk kelas, kita mengajar, kita menilai satu kemahiran dan terusnya kita tak beri peluang kepada murid itu untuk memperbaiki TP-TP yang mereka perolehi. Dan berikutnya ialah ketua panitia, iaitu ketua panitia perlu membimbing serta membantu ahli panitia bagi meningkatkan kefahaman dan kualiti pelaksanaan PBD dari semasa ke semasa melalui Professional Learning Community. Sebab PLC ini perlu dibudayakan dalam penjaminan kualiti PBD, seterusnya melalui taklimat serta latihan dalaman
boleh juga dibuat secara peer coaching atau menjalankan kajian tindakan terhadap kaedah pentaksiran dalam pelaksanaan PBD. Baik, seterusnya kalau kita lihat di sini, bila kita sebut tentang garis panduan, saya sentiasa menekankan jangan kita tinggalkan di SKP kita, Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan, sebab di dalam di SKP itu terdapat pelbagai rujukan yang perlu cikgu ikut. Baik, seterusnya para pentadbir hendaklah membantu. Seterusnya pada saya kita masuk kepada P yang kedua, iaitu pengesanan. Baik, untuk pengesanan, objektif utama ialah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan kaedah instrumen pentaksiran yang digunakan sesuai dengan tujuan pentaksiran. Sebab kita ada tujuan tertentu, tertentu untuk pentaksiran, jadi kita perlu sesuaikan dengan instrumen yang kita bina. Dan berikutnya, pengesanan dijalankan bagi menilai kesesuaian, kekuatan dan juga kelemahan. Dan juga kelemahan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PBD untuk mendapatkan maklumat tentang penguasaan murid, iaitu penguasaan TP. Dan berikutnya kalau kita lihat untuk pengesanan ini, guru mata pelajaran perlu memastikan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan bersesuaian dan menepati. Dia ada 3, iaitu yang saya sebut tadi, standard kandungan, standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran. Kita perlu pegang pada itu, dan juga tahap keupayaan dan keperluan murid, tahap penguasaan murid yang disenaraikan dalam DSKP. Baik, seterusnya kita lihat kepada pemantauan, iaitu P yang ketiga, berkaitan dengan pemantauan, di mana objektifnya satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan pelaksanaan PBD mengikut panduan yang ditetapkan. Aktiviti pemantauan boleh dilaksanakan sepanjang pelaksanaan PDP. Maksudnya dia bukan dalam PDP itu bukan masuk kita buat set induksi dan kita rasa selesai. Sebenarnya dia adalah sepanjang proses PDP. Dan para pentadbir seperti yang saya sebut tadi, PGB, GKMP dan juga KP, ketua bidang, ketua panitia harus menjalankan pemantauan untuk memastikan yang pertama, pengurusan dan pelaksanaan PBD mengikut garis panduan semasa yang telah disediakan, dan aktiviti merekod dilakukan secara sistematik dari semasa ke semasa. Dan berikutnya ialah maklumat dan tahap penguasaan murid yang direkod dianalisis bagi tujuan tindakan susulan, iaitu intervensi. Kalau kita nampak ada kelemahan untuk murid kita, cikgu biasanya perlu melaksanakan intervensi. Jadi disebab itu kita sebut pemantauan dalam penjaminan kualiti ini sangat penting. Dan berikutnya kita lihat pada penyelarasan, iaitu penyelarasan, di mana objektif untuk penyelarasan ia merupakan satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan penetapan TP adalah adil kepada semua murid, di mana aktiviti penyelarasan boleh dilakukan melalui perbincangan bersama-sama para pentadbir dan juga ahli panitia atau guru mata pelajaran dengan merujuk standard prestasi yang ditetapkan dalam DSKP. Dan penyelarasan PBD meliputi perkara-perkara iaitu kefahaman dan pengetahuan guru terhadap standard prestasi dalam menentukan tahap penguasaan murid. Maksudnya dalam TP, dalam pemberian TP itu dia ada rubrik-rubrik. Cikgu perlu mahir tentang rubrik-rubrik ini supaya berlaku keadilan memberi TP mengikut keupayaan murid. Yang berikutnya ialah cara menilai pencapaian hasil kerja murid dalam menentukan tahap penguasaan ataupun skor murid. Jadi kalau kita lihat di sini, 4P ini boleh dibahagikan sebenarnya antara penolong-penolong kanan yang ada di sekolah ini sebagai satu cadangan, sebab bukan semua
pengetua dan guru besar boleh melaksanakan. Tetapi seperti yang kita sebut tadi, ada yang boleh membantu. Jadi 4P ini kita bahagikan antara 4 orang. Maksudnya seorang PK memegang 1 P. Jadi bila kita berbuat demikian, dia menjadi lebih mudah untuk melaksanakan penjaminan kualiti PBD di sebuah sekolah ataupun di dalam bilik darjah. Baik. Itu dia penjelasan daripada Cikgu Salma. Dan tadi Cikgu Salma ada tekankan tentang personal ataupun individu yang harus memegang peranan ataupun tanggungjawab terhadap 4P ini, iaitu pementoran, penyelarasan, pemantauan dan juga pengesanan. Betul Okey, kita akan kembali selepas ini. Kita akan tanya pula Cikgu Salma tentang personal yang terlibat dalam operasi 4P ini. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Pentaksiran Bilik Darjah. Baik, kembali kita di Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD, di mana pada hari ini kita membincangkan tajuknya ialah penjaminan kualiti dalam PBD. Dan di segmen ini, Cikgu Salma akan terangkan pula tentang personal ataupun individu yang terlibat dalam operasi 4P. Jadi, bagaimana ataupun siapakah personal untuk penjaminan kualiti ini, Cikgu Salma? Okey, baik. Untuk segmen yang ketiga ni, dalam penjaminan kualiti ialah peranan personal penjaminan kualiti, di mana saya teruskan sebab setiap personal memainkan peranan yang penting dan mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan penjaminan kualiti PBD. Jadi kalau kita lihat tanggungjawab PGB, pengetua, guru besar ataupun PKP, iaitu barisan pentadbir, kalau kita lihat di sini, mereka perlu memahami konsep, kepentingan dan juga pelaksanaan PBD. Seterusnya, mereka perlu memimpin dan membimbing guru dalam melaksanakan PBD. Dan yang ketiga, mengeluarkan arahan di peringkat sekolah bagi pelaksanaan PBD, di mana penjaminan kualiti PBD ini bukan kita boleh laksanakan begitu saja. Dia perlu ada arahan-arahan surat daripada pengetua dan juga guru besar. Seterusnya, mempengerusikan mesyuarat penyelarasan PBD. Dan yang berikutnya, tanggungjawab pengetua dan guru besar ialah memantau pelaksanaan PBD dalam kalangan guru dan mengeluarkan arahan pelaporan pelaksanaan PBD. Seterusnya, mengeluarkan arahan membuat intervensi sebagai tindakan susulan ke atas murid sekiranya ada. Sebab kalau murid ini melepasi TP yang cemerlang, jadi tidak perlu ada intervensi. Tetapi sekiranya mendapat TP yang rendah, guru perlu merancang intervensi. Baik, seterusnya kita lihat tanggungjawab GKMP ataupun KB atau KP, iaitu guru kanan mata pelajaran, ketua bidang dan juga ketua panitia. Mereka ini perlu memahami konsep pelaksanaan dan kepentingan PBD, memimpin dan membimbing pelaksanaan PBD. Mereka perlu memastikan arahan pelaksanaan dipatuhi dan mengadakan mesyuarat penyelarasan PBD secara berkala. Baik, seterusnya kalau kita lihat pada tanggungjawab guru mata pelajaran, sebab pada saya guru mata pelajaran ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penjaminan kualiti, iaitu guru mata pelajaran perlu memahami konsep pelaksanaan dan juga kepentingan PBD, melaksanakan PBD seperti yang dirancang dan mematuhi dokumen kurikulum, iaitu di SKP yang saya sebut dari awal tadi, dan menghadiri sesi PLC dengan rakan guru untuk mendapat input dan perkongsian profesional tentang PDP, iaitu meningkatkan PDP mereka. Seterusnya, guru mata pelajaran juga mempunyai satu tanggungjawab besar di mana mereka selepas pelaksanaan PBD, penjaminan kualiti, mereka perlu merekod dan membuat catatan PBD, membuat pentaksiran secara adil dan saksama kepada semua murid menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran agar sesuai dengan aras keupayaan murid. Baik, seterusnya kalau kita lihat, guru mata pelajaran juga perlu memaklumkan kepada murid aspek yang hendak ditaksir, sebab murid berhak mengetahuinya, dan memaklumkan kepada murid TP yang diperolehi. Jadi itu adalah sangat penting. Dan akhir sekali, membuat penilaian kediri bagi menambah baik pengajaran dan juga pentaksiran. Baik, ini merupakan eviden bergambar, iaitu saya sendiri
di mana di daerah Muallim saya melaksanakan tentang penjaminan kualiti PBD untuk guru-guru di daerah Muallim, dan seterusnya saya melaksanakan untuk guru bahasa, iaitu kumpulan guru bahasa. Kalau gambar di bawah itu adalah untuk kumpulan guru bahasa tentang penjaminan kualiti. Sebab kita nak guru-guru ni cakna tentang penjaminan kualiti PBD. Baik, seterusnya yang saya rasa ini mungkin sedikit rumusan daripada saya berkaitan dengan penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti merupakan piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PBD mengikut garis panduan yang ditetapkan. Jangan lupa pada DSKP, dan seterusnya kualiti hendaklah menjadi keutamaan dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran, dan yang terakhir semua pihak perlu bertanggungjawab dalam melaksanakan pentaksiran dengan telus. Jadi sebagai guru, kita semua adalah pendidik, jadi kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk membantu anak-anak kita melahirkan anak-anak didik yang menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek serta sasiah seperti mana yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, itu dia penjelasan daripada Cikgu Salma tentang penjaminan kualiti dalam PBD. Dan apa yang saya boleh kira setelah saya mendengar penjelasan daripada Cikgu Salma sendiri, untuk menjamin kualiti dalam PBD ini melibatkan proses yang tertentu dan juga operasi yang tertentu agar TP yang diberikan kepada murid diberikan secara adil dan kualiti dalam PBD ini sentiasa terjamin. Betul Cikgu Salma? Dan diharapkan dengan penjelasan daripada Cikgu Salma ini memberikan pencerahan kepada semua warga pendidik, ibu bapa dan juga murid-murid yang menonton. Teruskan menonton Pentaksiran Bilik Darjah atau PBD di episod akan datang untuk lebih banyak lagi informasi yang menarik. Terima kasih banyak Cikgu Salma atas kesudian bersama dengan kami. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.